Okay, untuk hari ini kita akan tengok kepada topik nisbah trigonometri. Okay, untuk nisbah trigonometri ini, dia ada beberapa perkara penting yang korang perlu tahu. So hari ini cikgu akan tekankan kepada dua sahaja, dua ataupun tiga, tengok kepada keadaan. Yang pertamanya cara untuk menentukan dia punya sisi. Kita ada 3 jenis sisi. Nanti cikgu akan terangkan balik. Lepas tu yang keduanya cara menggunakan dia punya formula. Tapi sebelum tu, sebelum kita tengok kepada dua perkara yang cikgu dah sebutkan tadi tu, nisbah trigonometri ni dia ada dia punya syarat dia. Okay, untuk menggunakan untuk buat nisbah trigonometri ni, syarat dia kena segitiga, okay, segitiga bersudut tegak sahaja. Contoh yang ni kan, nampak tak? Bersudut tegak ni, dia punya sudut ni dia mesti 90 darjah kat sini. Okay, contohlah kalau kita ada segitiga yang sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, macam ni kan, dia kan tak ada yang 90 darjah ni. Dia tak ada sisi 90 darjah. So kita tak boleh nak guna nisbah trigonometri. Tapi kita boleh guna kalau kita jumpa yang 90 darjah ni. Okey, katakanlah cikgu potong dekat tengah-tengah kat sini. Cikgu potong kat sini. Lepas tu, kan ni kan dia garis lurus. Kalau garis lurus, lepas tu dia berserenjang macam ni, maksudnya dia 90 darjah lah kat sini. So kita bolehlah gunakan segitiga ni. Boleh guna segitiga ni untuk gunakan basic nisbah trigonometri. Okey, yang pentingnya kalau nak guna nisbah trigonometri ni dia kena wajib segitiga 90 darjah. Okey. Okey, yang seterusnya kita akan tengok kepada jenis-jenis sisi. Okey, jenis-jenis sisi ni kita ada 3 jenis. Okey, yang pertama ni hipotenus, lepas tu yang kedua ni bertentangan, yang ketiga bersebelahan. Okey, cuba fahamkan benda tu dulu. Bertentangan dengan bersebelahan. Okay, nantilah cikgu tunjuk. Kena ingat 3 sisi ni. Okey. Yang hipotenus lah, bertentangan ni, cikgu akan gunakan opposite. Cikgu akan gunakan simbol O. Okey. Sebab nanti kita nak gunakan ni untuk kita hafal dia punya formula. Sebab formula dia ni, cikgu lebih prefer hafal yang BI punya berbanding dengan BM. Sebab kalau BM tu dia macam terlalu panjang, cikgu pun tak boleh nak hafal banyak-banyak benda. Okay. So, yang seterusnya sisi bersebelahan, adjacent. Adjacent ni kita guna A. Okay. Lepas tu barulah kita tengok kepada cara macam mana kita nak tentukan ketiga-tiga sisi ni. Sisi hipotenus, sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Okay. Sebelum kita nak tentukan sisi-sisi ni, ketiga-tiga sisi ni, kita kena tengok dulu kedudukan dia punya sudut. Okay. Dalam keadaan sekarang ni, contoh yang gambar rajah yang pertama ni, kedudukan sudut dia kat sini. Nampak tak? Theta. Ni kedudukan sudut. Okey, kita dah kena pasti kedudukan sudut. Yang seterusnya, barulah kita boleh tentukan dia punya jenis-jenis sisi ni. Yang tiga jenis sisi tadi tu. Okey, tapi sebelum nak tentukan ketiga-tiga tu, yang pertama sekali cikgu cadangkan kita cari dahulu hipotenus. Okay, sebab kalau tak nanti cikgu takut korang bertukar dengan lagi dua sisi tu. So kita cari dulu hipotenus. Hipotenus ni dia ada dia punya ciri-ciri dia. Okay, hipotenus ni yang pertamanya dia adalah sisi yang paling panjang. Hipotenus ni sisi paling panjang. Okay. Yang keduanya, hipotenus ni dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Dengan sudut 90 darjah. Okay, kalau kita tengok kat sini, cuba tengok AC. Okay, AC ni, betul dah AC ni dia sisi yang paling panjang.
AC sisi paling panjang. Lepas tu dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Nampak tak? Dia duduk setentang dengan sudut 90 darjah. So sisi hipotenus untuk gambar rajah yang pertama ni AC lah. Okay, hipotenus dia AC. Okay. Yang seterusnya baru kita tengok yang bertentangan dengan bersebelahan. Okay. Kan tadi cikgu dah ada mention yang menentukan setiap sisi ni adalah kedudukan sudut. Sekarang ni sudut ni duduk kat sini. Kan kita ada lagi dua sisi. AB dengan BC. Okay, katakanlah cikgu buat anak panah daripada sudut ni kepada AB. Okay, cikgu buat anak panah macam tu. Cuba korang tengok hubung kait sudut dengan sisi ni apa? Dia duduk setentang kan? Dia duduk setentang. So maksud dia AB ni adalah sisi bertentangan. So cikgu tulis O je. Cikgu guna dia punya simbol opposite. Okay, lepas tu cuba tengok sisi yang lagi satu. BC. BC sekarang ni sudut kat sini kan? Sudut kat sini. Daripada sudut kita buat anak panah ke BC. Duduk sebelah aja. So BC ni adalah sisi bersebelahan ataupun adjacent. So sekarang ni sisi bertentangan tadi AB. Lepas tu sisi bersebelahan dia BC. Macam tu sahaja. Okay. Lepas tu kita tengok yang seterusnya pula. Yang ni. Okay. Jadi cikgu bagi tahu tadi kita cari dulu sisi hipotenus. Allah. Kita cari dulu sisi hipotenus. Okay, sisi hipotenus ni, cikgu bagi tahu tadi lah, dia adalah sisi yang paling panjang ataupun bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sekarang ni, si sudut 90 darjah duduk kat sini. Okay, sudut 90 darjah duduk kat situ. Lepas tu, yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Kat situ. Okay, jadi ini adalah hipotenus. So, AC ni hipotenus lah. Sisi hipotenus ni AC. Okay. Lepas tu nak cari lagi dua sisi tu, kita cari dulu kedudukan sudut. Sekarang ni kedudukan sudut tu duduk kat sini. Theta, kedudukan sudut. Lepas tu barulah kita tentukan dia punya sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Okay, sekarang ni theta duduk kat sini. Lepas tu bertentangan. Kat sini lah dia duduk setentang. Kan sisi BC ni dia duduk setentang dengan sudut ni. Okay. So sisi bertentangan BC. Okay, ni opposite. Lepas tu sudut sisi bersebelahan. Okay. Yang duduk sebelah dengan sudut ni adalah sisi bersebelahan ataupun adjacent. Okay. Adjacent. Lepas tu kat sini sisi bersebelahan dia AB lah. Macam tu je cara nak tentukan dia punya setiap sisi tu. Okay. Nak tentukan setiap sisi tu, kita cari dulu hipotenus. Cari dulu hipotenus. Hipotenus tu dia bertentangan dengan sudut 90 darjah ataupun sisi yang paling panjang. Lepas tu barulah kita tentukan sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Nak tentukan dua sisi tu kita kena tengok kedudukan sudut. Okey. Lepas tu kita akan tengok kepada bahagian yang seterusnya pula. Okay. Yang seterusnya pula kita tengok kepada dia punya formula. Okay. Kita tengok kepada dia punya formula. Okay. Untuk nisbah trigo, okay, trigo kita kena ingat 3 benda. Kita kena ingat sin, cos dengan tan. Okay. Cara nak ingat dia punya formula ni, kita ada cara dia. Okay, kalau untuk sin kita ingat dia so. Okay, so, nampak tak? So ni maksud dia opposite dengan hypotenuse. Nampak tak dia punya formula? O per dengan H. Okay, sebab tu tadi cikgu prefer guna BI. Okay, sebab BI kita guna dia punya simbol tu. Opposite kita guna O. Hypotenuse kita guna H. Adjacent kita guna A. Lepas tu, yang seterusnya cos. Cos kita ingat cah. Okay, kita ingat cah. Cos kita ingat cah. Cah maksud dia adjacent per dengan hypotenuse. Sisi bersebelahan bahagi dengan sisi hypotenuse. Lepas tu untuk tangent kita ingat toa. Okay, kita ingat toa. Toa maksud dia sisi opposite bahagi dengan sisi bersebelahan. Opposite
bahagi dengan adjacent. Okay, ni korang kena hafal lah dia punya formula ni. Kena hafal sikit sebab kalau dalam exam dia tak ada bagi formula ni. Okay, yang seterusnya kita nak cari, okay, contohlah gambar rajah yang pertama. Okay, gambar rajah yang pertama. Macam biasalah, macam tadi juga kita kena tentukan dulu setiap sisi. Okay, yang pertama sekali kita tentukan sisi hypotenuse. Nak cari hypotenuse tu kena cari dulu yang sudut 90 darjah ni, segitiga ni sudut 90 darjah duduk kat mana. Lepas tu sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah tu adalah hypotenuse. Okey, ni kita punya hypotenuse. Hypotenuse kita AC ataupun 17 cm. Okey. Yang seterusnya kita cari sisi bertentangan ataupun bersebelahan. Nak cari dua sisi tu kita tentukan dulu kedudukan sudut. Sekarang ni kedudukan sudut tu duduk kat sini. X. Okay, X. Lepas tu barulah kita tentukan opposite dengan adjacent. Sekarang ni opposite, X ni yang bertentangan lah. Opposite. Okay, kat sini opposite. Lepas tu yang lagi satu ni duduk sebelah je. Duduk sebelah, so adjacent lah. Sisi bersebelahan. Okay, lepas tu barulah kita masukkan dekat dalam formula. Okay, sekarang ni yang pertama ni dia suruh cari sin. Sin X. Sin tadi kan kalau formula dia kan so. So maksud dia opposite per dengan hypotenuse. Okay, opposite per dengan hypotenuse. So kita tengoklah sisi opposite kita tadi AB. Okay, tulis dulu huruf dia. AB per dengan hypotenuse kita AC. AB per dengan AC. Lepas tu barulah kita masukkan dia punya angka. Dia punya panjang sisi sebenar dia berapa. AB ni dia punya panjang 8. Okay, lepas tu AC ni 17. So 8 dengan 17 tak boleh nak kecilkan. So kita tinggalkan macam tu je lah. Okay, so dah dapat untuk sin X. Okay, perasan tak kat sini? Dia suruh sin X. Maksud dia nak sudut untuk X. Sebab itulah sini X. Okay. Lepas tu kita tengok cos. Cos formula dia cah. Okay, kita kena ingat cah. Maksud dia adjacent per dengan hypotenuse. Adjacent per dengan hypotenuse. Lepas tu kita tengok adjacent kita 15 sisi adjacent kita BC. Okey, tulis dulu BC per dengan hypotenuse. Hypotenuse kita AC. Lepas tu baru masukkan dia punya angka. BC 15 cm. Lepas tu AC 17. So yang ni pun tak boleh nak kecilkan, tinggal je lah macam tu. Lepas tu tangent X. Tangent kita ingat TOA. TOA maksud dia opposite per dengan adjacent. Tengok sisi opposite kita AB. Lepas tu sisi adjacent kita BC. Okay, BC baca dia punya huruf. Ni kan kita punya sisi adjacent. Baca dia punya huruf BC sama dengan AB panjang dia 8. Lepas tu BC panjang dia 15. Okay, so macam tu je lah untuk cari sin X, cos X dan juga tangent X. Tapi kalau soalan tu dia minta sudut, okay, kalau cikgu tunjuk satu je, contoh kalau dia minta cari sudut, contoh sin X sekarang ni kita dapat 8/17. Okay, 8/17. Kalau dia cakap dia nak sudut X, sudut X. Maksud dia kita kena cari X kat sini lah. Kena cari X kat sini. Lepas tu nak cari X kat situ. Sin ni kita kena bawa pergi sebelah. Cumanya bila sin bawa pergi sebelah ni dia akan jadi sin songsang. So maksud dia X sama dengan sin songsang -1. Kalau korang tengok dalam kalkulator pun ada. Dekat sin tu korang just tekan shift, tekan sin. Lepas tu 8/17. Lepas tu korang masukkan je lah dalam kalkulator. Korang akan dapat sin 8/17. Korang akan dapat 28.07 darjah. Okay. Yang ni kalau dia minta sudut. Kalau dia minta sudut. Kalau dia minta sin X. Okay, dia minta sin X. Jawapan dia macam ni je lah. 8/17. Kalau dia suruh cari X tu, baru kita kena pindahkan sin tu pergi belakang. Jadi sin songsang. Okay. Yang seterusnya, gambar rajah yang seterusnya ni. Okay. Yang ni, dia a bit tricky sikit.
Sebab tu tadi korang kena tentu, dia macam dia a bit tricky sikit sebab yang ni selalunya student selalu buat mistake kat sini. Selalu tertukar dia punya sisi. So, sebab itulah cikgu suruh cari sisi hipotenus dulu. Untuk cari sisi hipotenus, kita cari dulu sudut 90 darjah. Okay. Sudut 90 darjah duduk kat sini. Okay. Lepas tu, carilah hipotenus. Hipotenus kan bertentangan dengan dia. So, yang ni lah. So, yang ni sisi hipotenus. Okay, yang penting cari dulu hipotenus, baru kita cari sisi opposite dengan sisi bersebelahan. Okay, sisi opposite dengan bersebelahan, kita tengoklah kedudukan sudut. Sekarang ni sudut duduk kat sini, X. Nampak dia nak, ni soalan kan dia nak X. So, kita kena tengok sudut X lah. Okay, lepas tu, barulah kita cari sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Okay, X bertentangan. Bertentangan dengan dia, AB lah. Dia duduk setentang dengan sudut ni. Lepas tu yang ni opposite. Lepas tu sisi bersebelahan yang duduk sebelah sudut tu. Okay. Sebab tu cikgu suruh korang, cuba korang tengok yang hipotenus pun dia duduk sebelah juga. Sebab tu cikgu suruh cari sisi hipotenus dulu. Sebab kalau tak nanti korang tertukar sisi hipotenus dengan sisi adjacent. Okay. So kat sini adjacent. Lepas tu barulah kita masukkan formula. Sini SOH tadi opposite per dengan hipotenus. Opposite dia, sisi opposite dia AB. AB dia punya hipotenus AC. Okay, lepas tu baru kita masukkan dia punya nilai panjang dia lah. AB 5 cm. AC 13. Okay, so macam tu je lah. Lepas tu cos X. Cos kita ingat cah. Cah adjacent per dengan hipotenus sama dengan adjacent. Adjacent kita BC. BC, hipotenus kita AC. Sama dengan BC berapa? Mana BC? BC 12. Lepas tu AC 13. Okay. Lepas tu tangent. Tangent ni TOA. TOA opposite per dengan adjacent. Kita punya opposite tadi AB. Lepas tu kita punya adjacent BC. Lepas tu masukkan je lah nilai dia. AB kita 5 cm. Lepas tu kita punya BC 12 cm. Okay. Okay. Lepas tu korang kena cubalah test diri korang sebelum korang masukkan nilai ni, macam 5/13 semua ni, cuba dulu masukkan benda ni. Yang ni, AB per dengan AC. Bagi tahu dulu benda ni sebab kadang-kadang tu bila soalan ni dia dalam bentuk kebat, nanti cikgu takut korang terkeliru. So, ikut je step by step. Sini keluarkan dulu dia punya formula. Keluarkan dia punya formula dulu, lepas tu baru kita keluarkan dia punya sisi mana. Opposite tu sisi mana? AB. Kalau hipotenus, sisi dia AC. So cuba keluarkan benda tu dulu. Okay, sebab benda tu dia akan membantu bila keluarnya soalan kebat. Okay. So untuk video hari ni setakat ni sahaja. Kalau korang ada soalan, apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan apa-apa soalan lah. Okay, yang pentingnya matematik ataupun MX sahaja, korang boleh join cikgu punya group Telegram. Link ada dekat description box. So apa-apa korang boleh tanya dalam group Telegram tu. InsyaAllah cikgu akan usahakan buat video. Okay, so setakat tu sahajalah.